Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita teruskan pendidikan Islam tahun 1 pada hari ini, iaitu dalam bidang ibadah dalam tajuk wuduk sempurna bersama saya Ustazah Alifah. Baiklah, sebagai rujukan, sila buka buku teks kamu muka surat 96 hingga muka surat 101. Okey, untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, di akhir pembelajaran, murid dapat mengetahui apa dia tujuan berwuduk dan apa dia pengertian wuduk dengan betul. Seterusnya, murid dapat membezakan yang mana rukun dan sunat berwuduk. Dan yang ketiga, murid dapat membezakan yang mana perkara makruh dan perkara yang membatalkan wuduk. Okey, mari kita lihat yang pertama iaitu apa dia tujuan kita berwuduk. Okey, sila rujuk buku teks kamu muka surat 96. Okey, di sini terdapat gambar, beberapa gambar yang menunjukkan tujuan kenapa kita perlu berwuduk. Okey, yang atas ini yang berwarna hijau iaitu kita wajib berwuduk. Okey, wajib berwuduk maksudnya kita perlu ataupun wajib mengambil wuduk terlebih dahulu sebelum melakukan perkara-perkara ini, iaitu yang pertama, solat. Okey, solat. Jadi kita perlu ataupun wajib berwuduk sebelum menunaikan solat. Okey, yang pertama solat. Yang kedua, menyentuh Al-Quran. Okey, dan yang ketiga iaitu tawaf, iaitu mengelilingi Kaabah. Ini ketika kita menunaikan haji atau umrah, iaitu tawaf mengelilingi Kaabah. Okey, ini wajib untuk kita berwuduk. Okey, seterusnya tujuan berwuduk yang warna merah jambu ini ada 5 gambar iaitu sunat untuk kita berwuduk sebelum melakukan 5 perkara ini. Yang pertama, sebelum tidur kita sunat untuk mengambil wuduk. Yang kedua, okey, contohnya sebelum kamu memulakan PDPR pagi ini, okey, disunatkan supaya kita berwuduk terlebih dahulu untuk memudahkan ilmu masuk, senang untuk kita belajar insya-Allah. Dan yang ketiga ini sebelum kita membaca Al-Quran, sunat untuk kita berwuduk. Seterusnya sebelum masuk ke masjid, juga sunat untuk kita berwuduk. Dan yang terakhir ni, gambar ini apa menunjukkan? Sedang mengawal kemarahan. Jadi kalau kita sedang marah, kita disunatkan untuk berwuduk. Okay, jadi saya harap kamu boleh bezakan yang mana satu kita wajib berwuduk dan yang mana satu kita sunat untuk berwuduk. Okey. Seterusnya kita lihat apa dia pengertian berwuduk. Okey. Cikgu, apakah erti wuduk? Okey, jadi cikgu ini jawab, wuduk ialah apa dia? Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Okey, apa itu wuduk? Iaitu perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Nanti kita tahu yang mana satu anggota tertentu itu. Okey, jadi itu adalah pengertian wuduk. Kita digalakkan berwuduk kerana apa? Menunjukkan kepatuhan kepada Allah, memastikan diri kita sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Okey, seterusnya, mari kita lihat rukun dan sunat wuduk. Okey, berujuk buku teks kamu muka surat 98 dan 99. Yang ini sudah dah gabungkan. Okey, ini adalah gambar yang menunjukkan cara mengambil wuduk yang sempurna. Yang mana tadi pengertian wuduk, perbuatan meratakan air pada anggota tertentu. Ni terdapat beberapa anggota tertentu ni beserta dengan niat. Okey, jadi kita lihat ada berapa ni? Semua sekali ada 13. Jadi ini digabungkan yang rukun dan juga sunat. Yang biru ni adalah rukun. Rukun bermaksud wajib. Kamu mesti buat. Kalau tak buat, wuduk kita tak sah. Kena ambil semula. Okey, yang warna biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang merah ini sunat.
Okey, seandainya tertinggal tidak mengapa. Tapi kalau kamu buat, kamu mendapat pahala. Jadi lebih baik kita buat. Okey, jadi kita tengok yang pertama, iaitu bersugi ataupun kamu disunatkan menggosok gigi sebelum kamu memulakan wuduk. Okey, yang pertama bersugi, yang kedua disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ketiga membasuh tangan. Okey, kamu boleh membaca sambil mengikut perbuatan ini. Membasuh tangan hingga pergelangan. Tengok sampai pergelangan sahaja. Okey. Okey, berapa kali? 3 kali dan disunatkan mulakan sebelah kanan. Yang keempat, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Okey, jadi 3 kali juga. Kamu ingat Ustazah ulang sekali lagi, yang warna merah ini hanyalah sunat. Okey, tapi lebih baik kamu buat. Okey, nombor 6, berniat ketika membasuh muka. Biru ini adalah rukun, yang mana mesti buat. Apa niat dia? Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Okey, ataupun yang ringkasnya nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Okey, jadi sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ini rukun, wajib baca niat. Kalau tak sah wuduk kamu. Baca di dalam hati. Okey, yang ketujuh, membasuh muka. Okey, seluruh muka ni. Macam gambar ni. Berapa kali? 3 kali. Okey. Yang ke-8, okey, membasuh muka warna biru. Jadi, rukun. Yang mana mesti buat. Tak buat, tak sah wuduk kamu. Okey, yang ke-8, mulai yang kanan. Membasuh tangan hingga ke siku. Ini gambarnya ni. Membasuh seluruh tangan ni sampai ke siku. Berapa kali? 3 kali. Mulakan dengan sebelah kanan. Warna biru ini apa? Rukun. Mesti buat. Yang ke-9, sunat membasuh keseluruhan kepala. Menyapu sebahagian kepala. Kamu basuh sebahagian sahaja. Yang itu wajib. Kalau basuh semua tu boleh, tapi itu sunat sahaja. Yang penting basuh sebahagian kepala. Berapa kali? 3 kali. Yang ke-10, membasuh telinga. Berapa kali? 3 kali juga. Yang ke-11, mulai yang kanan. Membasuh kaki hingga buku lali yang dibulatkan ini. Berapa kali? 3 kali juga. Okey. Okey, warna apa ni? Warna biru. Jadi biru rukun. Mesti buat. Tak boleh kamu tak basuh kaki hingga buku lali. Okey. Dan yang ke-12, tertib. Tertib ni apa? Tertib ialah mengikut urutan. Okey. Tertib ialah mengikut urutan. Kamu kena ikut. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga sampailah yang nombor 13. Okey. Okey. Boleh ke kamu nak mulakan dengan basuh muka? Ataupun kamu nak mulakan dengan basuh kaki baru basuh muka? Tak boleh. Kena ikut turutan. Okey, iaitu tertib. Dan yang terakhir, membaca doa selepas berwuduk. Okey. Jadi kamu boleh tengok ini, kamu boleh ikut step by step cara-cara berwuduk yang sempurna. Okey. Okey, sekarang ni Ustazah dah kelaskan, dah bahagikan mengikut rukun dan sunat. Okey, yang merah ini tadi, yang Ustazah cakap tadi adalah perkara sunat wuduk. Yang mana kamu tak buat pun, wuduk kamu tetap sah. Tapi lebih baik buat kerana dapat pahala. Okey. Yang biru ini merupakan perkara rukun wuduk yang mana wajib. Ada 6. Sekiranya salah satu ini tertinggal, maka wuduk kamu tidak sah. Okey. Jadi, rukun wuduk mesti buat. Jika tak buat, wuduk kita tidak sah. Kalau yang sunat tak buat, wuduk kita tetap sah. Cuma kita tak dapat pahala sunat. Okey, yang rukun wuduk ada 6, iaitu membaca niat, membasuh muka,
membasuh tangan hingga ke siku, menyapu sebahagian kepala, membasuh kaki hingga ke buku lali dan tertib. Ada 6. Ini mesti buat yang 6 ini. Mesti mengikut urutan. Tak boleh mula-mula kamu nak basuh kaki baru basuh kepala. Tak boleh. Kena ikut urutan. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sunat. Contohnya kamu tertinggal untuk basuh telinga. Tak mengapa. Wuduk tetap sah. Okey? Okey, jadi Ustazah harap kamu boleh bezakan yang mana rukun dan yang mana sunat. Okey, seterusnya kita lihat apa dia perkara yang makruh dan perkara yang membatalkan wuduk. Okey, perkara makruh ini adalah lebih baik ditinggalkan. Okey. Kalau kamu buat juga, wuduk kamu tak batal tapi lebih baik tinggalkan. Okey, yang pertama apa? Bercakap ketika berwuduk. Ni macam kawan ni, dia bercakap-cakap ketika wuduk. Makruh. Lebih baik jangan buat. Yang kedua, berlebihan menggunakan air. Tengok ni, dia gunakan air berlebihan. Dah membazir. Membazir itu amalan syaitan. Okey, yang ketiga, mendahulukan anggota kiri. Okey, sepatutnya kita disunatkan memulakan dengan anggota kanan. Makruh kalau kita mulakan anggota kiri. Dan yang terakhir, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Contohnya, kawan awak tu dia sihat tapi dia suruh kawan dia tolong basuhkan kaki dia, ambilkan wuduk dia. Pun tak boleh. Selagi kawan tu sihat, dia mesti ambil wuduk sendiri. Okey, melainkan kalau kawan tu sakit tak boleh bangun, kalau kawan itu dalam keuzuran tak boleh bangun ataupun kemalangan ke, masa tu kita boleh bantu untuk ambilkan wuduk, tak mengapa. Kalau sengaja tidak boleh, makruh. Okey, seterusnya perkara yang membatalkan wuduk. Okey, ini kalau kamu buat, maka wuduk kamu batal, tak sah, kena ambil semula. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur ataupun kentut. Contohnya terkentut pula masa wuduk. Jadi wuduk itu batal serta-merta, kena ambil semula. Kemudian tidur yang tidak tetap punggung, dia tidur mengiring. Wuduk dia batal. Kalau dia tidur dalam keadaan terlentang, wuduk masih sah. Kalau dia bergerak ke kiri ke kanan, wuduknya batal. Kena ambil semula. Hilang akal seperti mabuk atau pitam. Tengah ambil wuduk tiba-tiba pengsan pula. Jadi wuduknya batal. Seterusnya, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Apa itu mahram? Orang yang haram kita bernikah dengannya. Okey, yang bukan mahram. Okey, ini mahram. Mahram kita siapa? Ibu, kakak kita, nenek kita. Okey? Itu kalau kita sentuh tak mengapa, tak batal. Tapi kalau kita sentuh yang bukan mahram, contohnya kawan perempuan kita di sekolah ataupun kawan lelaki kita di sekolah ataupun sepupu kita berlainan jantina, kita tersentuh, maka wuduk kita pun batal. Kena ambil semula wuduk. Ingat tu, okey? Seterusnya, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Kamu dah ambil wuduk, tiba-tiba kamu tersentuh kemaluan kamu. Maka wuduk kamu batal. Kena ambil semula wuduk. Okey? Jadi, Ustazah harap kamu dapat bezakan yang mana batal, yang mana makruh. Okey? Yang batal, kena ambil semula wuduk kamu. Kalau kamu buat yang perkara batal ni, wuduk kamu tidak sah. Okey, kalau makruh, kamu punya wuduk masih lagi sah, tapi lebih baik ditinggalkan perkara ini. Okey, baiklah. Marilah kita lihat pula apa tugasan kita pada hari ini. Okey.